Ahmad Batu Gajah. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2014. Salam sejahtera dan salam ubah. Belanjawan 2014 adalah satu belanjawan pasca pilihan raya yang pasti akan membebankan rakyat jelata. Cukai baru GST diperkenalkan dan subsidi gula pula dihapuskan. Ini sudah tentu akan membawa implikasi kewangan yang drastik kepada rakyat. Sebuah kerajaan kebajikan sudah pasti tidak akan membebankan rakyat dengan cukai yang berlebihan dan pada masa yang sama akan memberi subsidi pada kadar yang berpatutan untuk membantu rakyat terutamanya golongan miskin. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional telah mengkhianati rakyat dengan meningkatkan cukai dalam bentuk GST dan mengurangkan subsidi gula pada 26 hari bulan Oktober 2013 dan RON 95 pada 3 September 2013 sebaik saja memenangi PRU 13 dengan pelbagai muslihat. Penghapusan subsidi ini akan mengurangkan pendapatan boleh guna oleh setiap isi rumah. Ini adalah kerana tidak ada peningkatan dalam pendapatan. Pada masa yang sama, terdapat tanggungan baru iaitu GST. Pada khidmat saya, tindakan kerajaan memperkenalkan GST dan mengurangkan subsidi gula dan petrol adalah bertujuan memindahkan tanggungan ataupun liability kerajaan kepada rakyat. Penghapusan cukai jualan dan perkhidmatan yang diganti oleh GST akan membawa perolehan tambahan kepada kerajaan sebanyak lebih kurang 12 bilion ringgit. Jumlah wang yang begitu besar itu datangnya dari mana kalau bukan daripada rakyat? Terutamanya daripada rakyat miskin dan miskin tegar. Wang inilah yang akan bakal digunakan oleh kerajaan untuk membayar faedah hutang luar negara. Untuk makluman ahlian yang berhormat, mengikut kajian yang dibuat oleh Penang Institute mendapati golongan berpendapatan sederhana iaitu di antara RM30,000 hingga RM150,000 setahun adalah golongan yang paling terjejas akibat cukai regresif GST. Kajian juga menunjukkan bahawa golongan kaya raya adalah kelompok yang kurang merasahi kepahitan GST. Saya amat tertarik dengan ucapan Bagan Serai yang memberi penjelasan tentang bahaya gula dan penyakit kencing manis. Penjelasan beliau dari aspek perubatan mungkin boleh diterima. Tetapi dari segi logiknya, dari segi rasionalnya, adakah penghapusan subsidi gula sebanyak 34 sen itu akan mengurangkan kadar pesakit diabetes di Malaysia? Tidak ada korelasi yang nyata di antara peningkatan harga gula sebanyak 34 sen itu akan mengakibatkan pengurangan permintaan isi rumah untuk gula. Gula bukanlah barang biasa yang terikat dengan teori permintaan. Malah ia harus dianggap sebagai bahan mesti. Permintaan untuk gula adalah tidak anjal. Kalau kita belajar ekonomi, kita lihat dalam teori permintaan, dia jelaskan bahawa ada dua jenis permintaan. Satu yang anjal dan satu lagi tidak anjal. Gula adalah dikategorikan sebagai bahan mesti di mana kalau permintaannya adalah tidak anjal. Ini bermaksud untuk mengurangkan sedikit kuantiti gula yang diminta perlu meningkatkan harga yang begitu banyak. Dan peningkatan 34 sen itu tidak akan menyebabkan permintaan kuantiti gula itu diturunkan. Dan perkara ini adalah tidak signifikan. Peningkatan harga 34 sen kalau kita kata akan mengurangkan permintaan gula itu adalah langsung tidak signifikan. Oleh yang demikian adalah tidak jitu dari segi pengiraan ekonomi untuk memberi alasan kesihatan bagi menghapuskan subsidi gula. Pandangan kesihatan adalah satu hela kerajaan untuk mengalih pandangan rakyat mengenai isu pengurangan subsidi gula yang sebenarnya bertujuan menyelesaikan okey, siapa? Tapi Bagan Serai. Bagan Serai. Okey. Terima kasih. Saya begitu hairan pihak sebelah sana, walau kita dah bagi tahu macam-macam cerita berkenaan GST yang akan dilancarkan dan juga kenapa subsidi penghapusan subsidi gula dapat membantu negara dan rakyat. Dan saya heran kalau saya ingin tanya pada Batu Gajah, di luar sana 160 negara telah dapat melaksanakan GST dengan jayanya. Setuju tak Batu Gajah dengan saya? Mereka dapat melaksanakan
GST ini kerana tidak ada orang-orang yang macam daripada PAS, PKR dan DAP. Kita tidak mempertikaikan tentang GST ini. Kita hanya mempertikaikan tentang timing dia. Sekarang bukan masa untuk kita melaksanakan GST. Di mana kita tahu berlaku banyak ketirisan, pemborosan, rasuah dan sebagainya. Kita nak selesaikan masalah itu dulu sebelum kita memperkenalkan GST. Dan kita janganlah gunakan hela penyakit diabetes sebagai satu macam apa yang diberitahu Ini bukan hela, ini kenyataan. Memang betul. Ini kenyataan. Diabetes memuncak. Saya bersetuju dengan kita Yang kena Berhormat pandang jauh. Serai. Betul Gajah. Gula dengan diabetes memang ada hubung kait. Yes, Tetapi definitely. janganlah pula kata kerana kita naikkan harga gula itu, maka permintaan untuk gula akan menurun. Itu memang tidak ada. Ini ada dari segi ekonomi. Kita menerangkan tentang sikap rakyat Malaysia yang suka makan manis dan banyak gula. Adakah dengan Perubahan memperkenalkan sikap yang sedikit ini dapat membantu dan sudah tentu. adakah dengan peningkatan 34 sen itu akan menyebabkan permintaan untuk gula Bukan akan turun? 34 sen yang dibincangkan, hanya naik berapa sangat secawan air manis. Kalau boleh, Yang Tapi Berhormat, kesan pergi jangka turun panjang. Padang, pergi jumpa dengan rakyat Jangan di berdialog kawasan begini, Bagan Om. Serai. Inilah kesan jangka panjang yang kepada terjadi pada isi rakyat rumah di sana. Malaysia. Adakah dengan peningkatan 34 sen itu mereka akan mengurangkan pembelian gula? Saya rasa pasti tidak. Saya membahaskan Setiap tentang keluarga sikap akan rakyat membeli gula yang sama dalam kuantiti yang sama. Kepentingan Jadi itu adalah kesihatan. satu hela yang digunakan oleh kerajaan untuk Mencegah mengatakan bahawa lebih baik dari merawat. dengan Jangan Ya, Muhammad. nasi jadi bubur. Terima kasih. okey. Muhammad. Okey, cukup. Ya, nak bagi jalan lagi, Mat. 2 minit, 3 minit lagi, Mat. Sorry. PJ Selatan. Dia Tak. Ya, bagi jalan bagi ya, 2 Mat. minit saja. Tadi Ya, dia 3 kata minit je, pasal 3 ada minit. PAS, DAP, PKR. Di tempat lain tak ada UMNO Masa Nasional. Okey. Saya sambung, Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Dipertua. Saya juga amat kecewa di atas pengumuman Menteri Kewangan untuk menghapuskan subsidi gula sebagai 34 sen dengan serta-merta tampil mengambil kira sensitiviti dan keprihatinan terhadap masyarakat India yang telah menyambut perayaan Deepawali seminggu sejurus pembentangan bajet 2014. Dalam ucapan belanjawan ada disebut bahawa Perdana Menteri telah melancarkan dasar transformasi negara pada tahun 2010 sebagai pemangkin untuk mencapai wawasan 2020. Bolehkah negara mencapai wawasan 2020? Setiap tahun, sebanyak 17 kali berturut-turut, kerajaan BN telah membentangkan bajet defisit dalam Dewan Yang Mulia ini. Apakah gunanya mengisytiharkan negara kita sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi, tetapi hutang negara juga turut melonjak tinggi bagaikan telur di hujung tanduk? Saya amat pasti dan berani mencabar kerajaan Barisan Nasional tidak akan berjaya membentangkan bajet imbang ataupun bajet lebihan dalam 7 tahun akan datang kecuali jikalau Pakatan Rakyat berjaya melangkah masuk Putrajaya dalam PRU 14 nanti. Saya khawatir rakyat akan dihampakan oleh kerajaan BN dengan omong-omong kosong wawasan 2020. Saya amat tertarik dengan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Tetapi adakah sejumlah wang yang diperuntukkan itu akan sampai ke sasaran atau terus diseleweng seperti biasa dan hanya memperkasakan UMNO Putra dan kroni-kroninya? Banyak program ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan gagal kerana peruntukan tidak sampai ke peringkat akar umbi. Dalam teks ucapan belanjawan 2014, Menteri Kewangan menyatakan bahawa setiap kaum dan suku tidak kira peratusannya adalah mustahak dan penting untuk kejayaan negara. Saya 100% bertuju dengan kenyataan tersebut. Tetapi dalam bajet yang sama kelihatan kekontangan dari segi peruntukan bagi masyarakat Cina. Pada masa yang sama hanya memperuntukkan ringgit Malaysia 100 juta diperuntukkan untuk kaum India yang berjumlah 2 juta orang, iaitu 7.2% daripada jumlah rakyat Malaysia. Pada hemat saya, jumlah yang diperuntukkan itu adalah terlalu kecil untuk pembangunan ekonomi masyarakat India yang sebahagian besarnya hidup dalam kemiskinan dan serba kesederhanaan. Kerajaan sentiasa menganaktirikan masyarakat India yang keringat dan darahnya menjadi baja kepada pertumbuhan ekonomi negara sejak sebelum merdeka lagi. Masyarakat India juga berbakti kepada negara ini dan tidak pernah berganjak seinci pun kesetiaan dan kesayangan kepada tanah air ini. Tetapi kerajaan BN hanya memberi peruntukan RM100 juta diiringi dengan satu ungkapan sinis nandri oleh Perdana Menteri. Saya fikir ini adalah satu sindiran atau gurauan semata-mata. Kalau nak buat, biarlah ikhlas. Jangan mencurah garam dalam laut. Tiada siapa yang akan mendapat faedah. Kalau 30
30 bilion boleh diperuntukkan untuk agenda memperkasa ekonomi Bumiputera. Apa salahnya jika kerajaan juga melancarkan agenda memperkasa ekonomi kaum India dengan memperuntukkan sejumlah lebih kurang 2 bilion ringgit yang sejajar dengan kadar populasi kaum India 7.2%. Saya pasti pihak MIC ataupun pemimpin-pemimpin India dari kalangan komponen Barisan Nasional tidak berani untuk mendesak kerajaan berbuat demikian. Oh ya, di mana perginya seorang pejuang kaum India, seorang wira yang kononnya mewakili Hindraf dan pernah membuat 8 tuntutan. Kerajaan BN bersetuju dan berjanji menunaikan 8 tuntutan tersebut. Apa sudah jadi dengan MOU yang ditandatangani oleh Hindraf dan Barisan Nasional pada 18 hari bulan April 2013, iaitu sebelum PRU 13. Apa pencapaian Hindraf setakat ini? Berapakah tuntutan yang telah ditunaikan oleh kerajaan BN kecuali pemimpin utamanya telah diberikan jawatan senator dan dilantik sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri? Sebenarnya beliau adalah seorang pemimpin yang telah mengotori perjuangan murni kerana kepentingan politiknya. Kononnya masyarakat India akan nampak perubahan dalam 100 hari selepas pilihan raya. Apa perubahan yang telah dibuat olehnya? Saya tidak nampak apa-apa perubahan setakat ini walaupun 6 bulan telah dilepasi. Tiada peningkatan dalam pengambilan kaki tangan berbangsa India dalam sektor perkhidmatan awam, tiada perubahan dari segi beasiswa yang ditawarkan, tiada perubahan dari segi peluang perniagaan dan kontrak kerajaan, tiada perubahan dari segi kenaikan pangkat dan sektor awam, tiada perubahan dari segi perolehan pinjaman bank atau bantuan kewangan, tiada perubahan dari segi pengambilan pelajar untuk matrikulasi, tiada perubahan dari segi equity hanya 1.6%, tiada perubahan dalam bilangan banduan bangsa India dalam penjara, tiada perubahan dari segi masalah sosial ekonomi, tiada perubahan dari segi bilangan sekolah Tamil dan peruntukan pembangunan, tiada perubahan dari segi memperkasakan seni, budaya dan bahasa. Semuanya sama kecuali seorang pemimpin Hindraf itu disedekahkan jawatan timbalan menteri. Kerajaan Pulau Pinang yang dipertua, bagi saya 2-3 minit lagi boleh. Okey. Kerajaan Pulau Pinang sanggup memberi 2 ekar tanah untuk membina sebuah sekolah menengah Tamil di kawasan seberang Perai. Sekolah menengah yang pertama. Kerajaan negeri Pulau Pinang yang prihatin mengambil inisiatif untuk memberi tanah di negeri itu, tetapi kerajaan persekutuan pula mengabaikan tawaran tersebut. Adakah sesiapa di antara ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional yang berani menyahut sabaran saya untuk mendesak kerajaan persekutuan membina sekolah Tamil yang pertama di negara kita di Pulau Pinang? Kerajaan berbangga dengan reserve antarabangsa yang bernilai 444.9 bilion, tetapi kerajaan juga harus sedar bahawa hutang negara sebanyak 531.6 bilion boleh menelang keseluruhan nilai reserve antarabangsa. Angka ini tidak perlu dibanggakan. Sebagai analogi, ini seperti seorang budak ada RM10 di koceknya, tetapi berhutang dengan kawannya RM15. Bolehkah budak itu berdiri megah dan berkata, hari ini saya berasa senang kerana ada RM10 di dalam koceknya padahal hutangnya lebih? Pendapatan per kapita tahun 2014 perlu dijangka akan mencecah 34,126. Indikator ekonomi ini tidak memberi satu gambaran yang sebenar mengenai kekukuhan negara. Adalah kurang bijak untuk menjadikan indikator ini sebagai kayu mengukur dan menilai prestasi ekonomi negara kita. Dengan izin, it is a mean value. It does not reflect income distribution. A small wealthy class can increase per capita income for above that of the majority of the population, far above that of the majority of the population. Kenyataan ini mencerminkan pengagihan pendapatan negara kita yang sebenar. Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Jurang pendapatan di antara negara kita, di antara kaya dan miskin semakin melebar. Boleh lagi? Dah habis masa yang boleh gulung? Yang 2 minit itu pun dah terlepas. Okey, saya menggulung ya. Yang itu. Habiskan okay. lah, habiskan ya. Okey, saya habiskan. Ada banyak lagi. Ya, sebab apalah. masa terlalu. Okey. Saya tidak boleh menyokong bajet ini kerana saya pasti kerajaan akan membentangkan satu lagi rang perbekalan tambahan pada tahun hadapan seperti tahun-tahun sebelum ini. Oleh itu belanjawan 2014 ini bukanlah suatu yang muktamad, malah boleh dianggap sebagai satu belanjawan olok-olok sahaja.
Sepanjang pentadbiran kerajaan di bawah Yang Berhormat Pekan, pengurusan kerajaan negara menyaksikan pembentangan dan belanjawan tambahan secara konsisten berikutan setiap pembentangan asal negara dalam konteks kewangan berada dalam defisit. Fisikal pembentangan perbekalan tambahan akan menonjolkan satu sikap tadbir urus kewangan negara yang tidak berhemat. Sebagai akhir kata, saya juga ingin merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini desakan saya dan rakan-rakan seperjuangan saya supaya Perdana Menteri tidak menghadiri mesyuarat COGM yang bakal diadakan pada pertengahan bulan November tahun ini di Colombo, Sri Lanka, iaitu sebuah negara yang tidak menghormati hak asasi manusia dan membunuh ribuan orang awam, wanita, kanak-kanak termasuk orang-orang Muslim secara kejam tanpa keprimanusiaan. Terima kasih Yang di-Pertua. Muhammad. Hantu bukan tu. Dalam ni ya lawas tak bangun ya, lawas tak ada. Ya lu bantu.